Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Sunatay Dr. Lee Kwok Tioy. Saya Nur Anissa Izzulham, matriks yang bernombor BA25110648 merupakan pelajar semester 1 bagi sesi 2025 dan 2026. Hari ini saya ingin membentangkan tentang laporan kajian saya yang bertajuk Analisis Jejak Digital dan Pelancedakan bagi kursus EK 10503 Literasi Media Digital. Pertama sekali, saya ingin membentangkan tentang pengenalan. Pengenalan saya terdapat 3, yaitu yang pertama, jejak digital, kedua, tentang kewarganegaraan digital, dan yang ketiga, tentang audit platform terhadap sosial media saya sendiri. Okey, yang pertama, jejak digital ataupun yang dikenali sebagai bayangan digital adalah jejak data jejak data unik yang dicipta oleh seseorang individu semasa menggunakan internet. Menurut Handayati pada 2025, jejak digital juga adalah data yang kita tinggalkan setiap kali menggunakan internet sama ada sedar ataupun tidak. Pada dasarnya, jejak digital ini adalah sebarang maklumat yang telah kita tinggalkan tentang diri kita sendiri dalam talian maupun daripada komen, gambar dan siaran diri dalam media sosial hinggalah kepada penggunaan aplikasi tersebut. Kewarganegaraan digital pula adalah tentang penggunaan teknologi secara bertanggungjawab dan beretika. Dan yang ketiga adalah audit platform. Audit platform ni adalah dikenali sebagai penyelesaian komprehensif. Contoh platform yang diaudit adalah TikTok, Instagram dan LinkedIn. Antara audit platform yang telah saya lakukan pada sosial media adalah TikTok. TikTok ialah aplikasi media sosial popular yang membolehkan pengguna mencipta, menonton dan berkongsi video pendek. TikTok juga adalah peranti mudah alih ataupun kamera web. So, dalam aplikasi ini saya telah aktif sejak tahun 2021. Tujuan saya menggunakan aplikasi ini adalah untuk berkongsi tentang video pendek, vlog dan aktiviti sosial saya di dalam media sosial. Audit platform yang saya dapat berdasarkan aplikasi ini adalah akaun TikTok saya adalah bersifat awam dan berkemungkinan akaun ini akan disalah tafsir kandungannya pada masa akan datang. Cara audit platform yang kedua yang saya lakukan adalah Instagram. Instagram ini merupakan platform media sosial untuk bertujuan perkongsian lektur peribadi dan ia juga telah berkembang menjadi alat perniagaan melalui akaun perniagaan dan pengiklanan. Pada dasarnya, tujuan Instagram ini ditubuhkan adalah untuk digunakan sebagai platform untuk berkongsi detik peribadi dan foto yang ditapis. Namun, ia telah berkembang menjadi salah satu alat perniagaan yang paling penting untuk pemasaran melalui akaun perniagaan dan pengiklanan dalam talian. Berdasarkan audit platform yang saya lakukan, akaun saya ini telah aktif sejak tahun 2018, tetapi saya tidak pernah menggunakan akaun ini kerana saya tidak pernah menggunakannya untuk mengongsi tentang detik peribadi saya. So, apa yang saya dapat dalam melakukan audit ini adalah akaun ini adalah bersifat privasi dan tidak akan menyebabkan salah tafsir kandungan pada masa akan datang. Seterusnya adalah audit platform kepada LinkedIn. LinkedIn ini adalah rangkaian profesional terbesar di dalam dunia internet. Kita boleh menggunakan link ini untuk mencari pekerjaan atau latihan amali yang sesuai bagi menyambung dan mengukuhkan hubungan profesional serta dapat mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk berjaya. Dalam aplikasi ini, saya baru saja menggunakan
dan melengkapkan profil pada tahun 2005. Dan buat masa ini saya tidak menggunakan lagi aplikasi ini untuk mengongsikan sebarang pencapaian yang saya dapat dalam aplikasi ini. So, berdasarkan audit yang telah dilakukan, aplikasi ini adalah bersifat awam kerana dia tidak akan menyebabkan salah tafsir kandungan pada masa akan datang. Dan saya juga ada membuat audit platform melalui Google. Google adalah sebuah web yang digunakan untuk mencari pelbagai sumber maklumat dalam talian. Ia membolehkan pengguna mencari maklumat di web dengan memasukkan kata kunci atau frasa. Tetapi dalam carian Google kali ini, saya telah mencuba untuk mencari maklumat dari saya dengan menaip nama penuh saya dalam carian tersebut. Namun selepas membuat carian tersebut, saya tidak menemukan sebarang maklumat yang sahih tentang saya. So di sini, berdasarkan audit platform yang saya lakukan, tiada rekod negatif yang akan dijumpai melalui pencarian update ini. Seterusnya, terdapat faedah dan risiko dalam analisis identiti dalam talian. Antara faedahnya adalah dapat membantu membina reputasi akademik dan sosial melalui penggunaan platform yang profesional seperti LinkedIn. Yang kedua, dapat menyokong keterlibatan kita dalam community. Dan yang terakhir, ia juga dapat meningkatkan keterlihatan melalui kandungan yang kreatif. Seterusnya adalah risiko. Risiko analisis identiti dalam talian adalah dapat dilihat melalui pendedahan maklumat pribadi dan boleh disalah tafsir maklumat kepada pengguna pada masa akan datang. Dan dengan kekurangan maklumat di platform profesional, ia akan menyebabkan imej kita akan tercemar dan terjejas. Dan yang terakhir, terdapat 3 tindakan yang saya lakukan. Antaranya adalah dengan menghadkan privasi kepada aplikasi yang digunakan untuk profesional dalam akademik maupun kerja. Dan yang kedua, saya juga akan menyemat komen dan memadam hantaran yang tidak relevan di sosial media bagi mengelakkan imej saya tercemar pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah dengan mengaktifkan pengesahan 2 faktor pada semua akaun. Secara keseluruhannya, jejak digital saya masih kurang berkembang dalam talian karena kekurangan aktiviti yang saya lakukan di media sosial dan juga platform profesional seperti LinkedIn. Walaupun akaun sosial media saya seperti TikTok itu sangat aktif, ia masih boleh menimbulkan risiko besar untuk disalah tafsir oleh bahkan majikan saya. Dengan melengkapkan LinkedIn dan mula menyiarkan perkara yang menarik secara aktif, hal ini akan membantu saya dalam mewujudkan kehadiran dalam talian yang profesional, yang mantap, serta menyokong aspirasi kerjaya penulisan saya dengan cepat. Sekian daripada saya, terima kasih.